Newcomer. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video-video yang teman upload dekat YouTube channel teman, supaya teman lebih semangat untuk menghasilkan video-video lain selepas ini. Ya, seperti yang teman khabar pada awal tadi, yang teman agak sibuk pada bulan ni, sampai hujung bulan ni ada tugasan rasmi. Tapi teman nak cuba juga untuk buat video untuk Newcomer, yang mana pada minggu ni teman nak bercerita pasal active crossover. Yang mana apabila kita menggunakan teknik penyambungan yang memerlukan subwoofer dan juga top speaker, jadi kita memerlukan crossover untuk membolehkan frekuensi yang dihasilkan disalurkan pada speaker yang tepat, di mana frekuensi untuk subwoofer, di mana frekuensi untuk kita punya woofer dan juga tweeter kita. InsyaAllah teman akan cuba untuk tunjuk penyambungan yang biasa kita temui dan pengalaman teman sendiri sebelum teman memahami macam mana active crossover tu berfungsi sebenarnya, dan juga macam mana cara yang sepatutnya kita membuat penyambungan pada sistem kita kalau kita menggunakan active crossover. Okey, jom kita tengok satu persatu. Kalau kata video ni agak panjang, teman minta maaf boleh ya. Tapi harap kau tontonlah sampai habis sebagai panduan untuk kita bersama yang berminat dalam bidang dunia audio system. Okey, jom kita tengok. Okey, inilah rupanya crossover two-way stereo dan juga three-way mono yang biasa kita temui di pasaran, dan mungkin juga ada di kalangan rakan-rakan yang baru lagi dalam bidang audio system ni menggunakan active crossover jenis ni bagi mengasingkan frekuensi subwoofer dan juga top, tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, ada perbezaan di antara dua model ni, antara mana yang ada pada Behringer, dia mempunyai subwoofer output sebagai salah satu daripada output yang disediakan, manakala untuk DBX hanya ada output yang biasa kita untuk gunakan, iaitu low dan juga high. Jadi kita akan tengok nanti macam mana sambungan yang biasa kita temui mengikut pengalaman teman sendiri, dan apa yang teman sendiri pun pernah buat, adakah betul, adakah tidak cara penyambungan kita itu. Dan teman juga insyaAllah sempat teman akan masukkan juga cara penyambungan yang tepat untuk menggunakan crossover ni, daripada sambungan ke power amp dan juga ke speaker, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ni kita sedang tengok ni adalah Behringer active crossover, yang mana kenapa teman memilih model ni untuk diterangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia ada fungsi subwoofer output berbanding dengan model Behringer. Dia tak ada fungsi subwoofer output, dia cuma ada fungsi yang normal, iaitu low dan juga high output. Okey, mari kita tengoklah apa yang ada di panel hadapan pada crossover ni. Yang pertama sekali itu knob untuk input, yang mana di situlah kita akan mengawal kekerasan suara yang akan dihantar pada amplifier kita daripada output. Yang kedua itu ialah dan sebelahnya tu ada satu button, yang mana di situlah untuk kita dipanggilkan low cut. Dan tertera di situ ialah 25Hz, bermakna frekuensi 25Hz ke bawah automatik akan tidak kedengaran pada speaker kita nanti di cut di situ. Dan setelah itu ialah adds over frekuensi bagi low output, yang mana ini adalah berfungsi untuk kita tetapkan frekuensi berapa yang kita akan hantar untuk signal daripada low output. Dan kalau kita tengok yang lebih jelas di sini, yang mana frekuensinya bermula pada 44Hz, 400Hz paling rendah, dan yang paling tinggi itu antara 930Hz hingga ke 9 kHz. Jadi tuan-tuan mengatur sesuai dengan untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan lah daripada crossover ni.
Okey, dan selepas daripada itu dia ada knob untuk gain bagi low output dan juga gain untuk high output. Okey, jom kita tengok pada bahagian panel belakang pula. Okey, sekarang kita tengok untuk bahagian belakang panel daripada active crossover model Behringer two-way stereo 3-way mono ni. Okey, untuk mudah memahami cara penyambungannya nanti, kita perlu membaca segala input dan outputnya di bahagian bawah, bukan di bahagian atas. Di bahagian atas tersebut yang kalau tuan-tuan perasan, selepas input mid low switch, lepas low dan selepas itu dia tulis not use dan juga sub out. Itu bahagian atas tu panduan untuk pemasangan sistem 3-way mono. Okey, kita tumpukan perhatian kita untuk cara pemasangan two-way stereo dulu. Okey, yang pertama kita ada Canon input, female Canon input. Selepas itu ada low output, high output dan juga sub output. Butang di sebelah input tu ialah digunakan untuk kita sama ada kita nak membiarkan dia berfungsi pada kadar hanya dikawal oleh knob input di panel hadapan, ataupun kita nak gain lagi itu kali 10, makna kekuatannya akan meningkat lagi untuk absorber frekuensi yang dihasilkan pada low output nanti. Dan kalau kita tengok di sebelah daripada output untuk subwoofer output, kita ada satu lagi button, yang mana button itulah berfungsi sebagai sama ada kita nak menggunakan crossover ni sebagai mode two-way stereo ataupun mode mono 3-way. Dan untuk model ini, subwoofer output yang dihasilkan adalah mono, hanya satu output saja dihasilkan untuk subwoofer. Okey tuan-tuan, ini yang teman khabar tadi, apa namanya, penyambungan yang mungkin pada rakan-rakan yang baru mula, macam teman dulu pun baru-baru mula, inilah penyambungan daripada crossover ke power amp dan seterusnya ke speaker yang biasa ditemui dan biasa digunakan, yang mana subwoofer output diabaikan daripada penggunaannya. Daripada low dihantar kepada power amp untuk subwoofer dan seterusnya dihantar kepada speaker subwoofer tersebut, dan daripada high disambung kepada power amp untuk high dan dihantar kepada speaker full range, yang mana pada penyambungan sebegini, apabila frekuensi high telah dihantar pada power amp tersebut, dia hanya mengeluarkan signal ataupun frekuensi high sahaja, dan apabila disambung kepada speaker full range yang di dalamnya juga terdapat passive crossover yang telah pun mengasingkan frekuensi low dan juga high di dalam speaker tersebut, yang menyebabkan bunyi yang dihasilkan agak nyaring walaupun kita dah kawal sepenuhnya, dan kita tak dapat mengelak untuk bunyi suara kita terpaksa juga dihantar kepada speaker subwoofer, kerana untuk output low di sini sebenarnya dia turut menghantar frekuensi-frekuensi yang telah kita tetapkan pada X over frekuensi knob di bahagian hadapan. Jadi dia tidak memproses sepenuhnya frekuensi untuk subwoofer, iaitu di antara range antara 40Hz hingga ke 120Hz. Itu sepatutnya diproses oleh sebuah subwoofer. Jadi ketika function ataupun event kita, tak kira lah event tu hanya ucapan ataupun event yang melibatkan live band sepatutnya, apabila sambungan sebegini dilakukan, suara daripada mikrofon yang kita gunakan yang untuk menyanyi tersebut, suara tersebut akan secara langsung akan tetap keluar suaranya pada bahagian subwoofer dan juga dicampur dengan bahagian full range speaker kita. Okey, kita tengok pula lepas ni macam mana
cara sambungan yang sepatutnya kita buat untuk menghasilkan kualiti bunyi yang lebih baik, tepat dan mengikut sebenarnya macam mana cara kita nak menyambung sambungan daripada crossover terus kepada OM dan juga speaker tersebut. Okey, kita tengok lepas ni. Ni kita tengok pula cara penyambungan yang sepatutnya kita lakukan apabila kita menggunakan active crossover, yang mana daripada low output kita hantar pada M untuk low mid, high output kita hantar pada M untuk high ataupun tweeter, dan juga subwoofer output kita hantar pada power M untuk subwoofer. Dan untuk sambungan kepada speaker, output daripada M yang kita telah sesuaikan untuk high ataupun tweeter tersebut kita sambung terus kepada tweeter yang ada di speaker box kita. Begitu juga dengan low mid, terus dihantar kepada signal outputnya kepada low speaker yang ada di dalam box speaker kita, dan juga untuk subwoofer kepada subwoofer speaker lah. Dan mesti tuan-tuan kata, kalau macam ni maknanya untuk M tweeter dan juga M low mid, maknanya kita perlu menghantarkan 2 set kabel speaker lah untuk disambungkan kepada speaker tersebut. Dan mengikut daripada speaker-speaker full range yang ada, kita hanya menggunakan speaker pin 1 dan pin 1 saja untuk input kepada speaker kita. Dan sebenarnya kita perlu membuat satu lagi tambahan speaker input di speaker box kita, iaitu kita menggunakan, tak kisahlah nak gunakan pin 1 untuk low, pin 2 untuk high pun boleh, tak ada masalah mana-mana, asalkan kita faham apa yang kita lakukan modifikasi pada kotak speaker kita. Dan apabila kita buat cara macam ni, subwoofer hanya benar-benar mengeluarkan frekuensi subwoofer saja mengikut apa yang kita tetapkan pada bahagian hadapan panel kita. Frekuensi berapa yang kita hendak diletakkan pada subwoofer kita. Dan untuk low mid, kita boleh mengaturkan frekuensi yang tepat untuk kita keluarkan kepada speaker low yang ada di dalam box full range kita, dan juga tweeter kita boleh aturkan dengan sesedap rasa supaya kita dapat menghasilkan bunyi yang tepat untuk setiap jenis speaker yang kita gunakan. Dan cara ini akan menyebabkan kita memerlukan banyak power amp untuk digunakan, dan lagi besar sistem kita pasang, lagi banyaklah amp yang kita perlukan. Dan biasanya kalau cara pemasangan begini, kita akan cari wire speaker jenis 4 lembar ataupun 4 core, yang mana kita boleh tetapkan 2 core untuk low dan juga 2 core untuk high, dan kita sambungkan terus pada speaker kita di pin 1 dan juga pin 2, sambung secara terus. Dan untuk daripada power amp, kita cuma perlu asingkan di mana satu output untuk high, yang mana satu output untuk low mid. Dan untuk subwoofer tiada masalah penyambungan sangat, sebab dia hanya satu ataupun mono, hanya satu signal kita hantar pada amp dan juga kita hantar pada speaker untuk penyambungan yang normal yang kita biasa pasang lah. Kebanyakan speaker yang ada di pasaran untuk input biasanya dia orang gunakan pada speaker pin 1. Tapi untuk penyambungan sebegini, kita perlu melakukan perubahan lah, menukar jenis kabel yang kita pakai dan sebagainya, supaya kita dapat memudahkan kerja kita ketika menyambung wire speaker ke speaker full range kita. Okey. Dan saya sendiri secara peribadi, apabila saya tukar cara penyambungan saya sebegini, bunyi yang dihasilkan lebih baik, dalam masa yang sama dapat juga mengurangkan masalah feedback. Sebab
Kalau kita seperti yang gambar yang saya tunjukkan sebelum ni, penyambungan begitu menyebabkan mudah berlaku masalah feedback, kerana kita menghantar signal high kepada satu power amp dan seterusnya, kita hantar pada speaker full range kita, yang mana di dalam speaker full range kita terdapatnya tweeter untuk high dan juga low, yang sepatutnya kita boleh keluarkan suara pada satu box speaker saja, tetapi telah akibat kita melupakan ataupun mengabaikan subwoofer output yang ada pada crossover kita, hingga menyebabkan bunyi yang sepatut dikeluarkan kepada speaker low mid tapi telah keluar di bahagian subwoofer kita.